topik yang boleh kita bincangkan hari ini, dan Zaim yakin mungkin yang menonton sekarang mungkin ada ahli keluarga yang adanya sumbing ataupun klef, kawan-kawan dan sebagainya. Kita terbiasa nampak dekat Malaysia ni kan kawan-kawan kita, dan menurut bincangan doktor tadi kata dalam 700 kelahiran tu seorang akan adanya terdapatnya sumbing ataupun klef. Kalau anda ada soalan nak tanyakan dan sebagainya, jangan lupa untuk terus pergi ke Facebook kami, Facebook Hello Dr. TV3. Boleh berkongsi soalan ataupun pendapat anda bersama dengan panel jemputan kita pada hari ini. Okey, untuk berbincang lebih lanjut apakah itu maksud sumbing dan sebagainya, kita bersama dengan Dr. Wan Shazli selaku pakar bedah plastik, estetik dan rekonstruktif Hospital Pakar Avicenna Shah Alam. Assalamualaikum, Doktor. Selamat datang ke kita punya program Hello Doktor pada hari ini. Okey, bercakap tentang topik kita kan, Zaim rasa memang ramai orang nak tahu jugalah kan. Sebab kita tahu kalau cakap pasal sumbing ini, dia melibatkan rekahan tisu. Sama ada di bibir ataupun di lelangit, betul tak? Ataupun kedua-duanya sekali. Okey, dalam di sepanjang pengalaman doktor sendiri kan, bagaimana doktor melihat masalah sumbing ni di Malaysia? Silakan doktor. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kita tengok dulu dari segi definisi. Apa itu yang kita maksudkan dengan istilah lamanya kita katakan adalah sumbing. Ya. Di mana istilah baru ni dari segi politically correct word tu kita panggil sebagai cleft ataupun rekahan. Cleft. Jadi rekahan atau cleft ni maksudnya pada dasarnya adalah pada satu struktur tu dia ada gangguan ataupun discontinuity dalam struktur tersebut. Jadi dari segi cleft yang kita maksudkan dalam konteks perbincangan hari ini, dia boleh melibatkan sama ada bibir, kepada dia punya gusi dan juga kepada lelangit. Jadi dia adalah satu spektrum penyakit lah. Dan incidence cleft ni untuk secara keseluruhannya di sekitar dunia dan di Malaysia adalah 1 dalam 700 kelahiran. Di mana 25% daripada kes cleft ni adalah melibatkan cleft yang kedua-dua belah ataupun kita panggil sebagai BCLP ataupun bilateral cleft lip. Dan daripada segi insidens untuk kelahiran yang melibatkan cleft pada lelangit sahaja adalah sekitar 1 dalam 1,600 kelahiran. Jadi itu adalah satu spektrum penyakit lah. Dan begitu. Ya. Okey, bercakap tentang cleft ataupun sumbing sama ada di bibir ataupun di langit tu kan. Zaim ada banyak baca macam-macam juga faktor penyumbang pada itu. Mungkin doktor boleh ceritakan bagaimana masalah sumbing ini boleh berlaku mungkin sebelum kelahiran lagi ataupun ketika dalam proses hamil tu. Jadi bila kita lihat daripada segi patogenesis penyakit ataupun proses pembentukan penyakit, daripada segi cleft bibir ataupun rekahan bibir, dia adalah sedikit berbeza dengan rekahan pada lelangit. Okey, pada segi rekahan bibir ini berlaku dalam peringkat intrauterine life, di mana dalam peringkat dalam janin, pada minggu ke-6 janin, kita akan mula melihat proses pembentukan muka. Jadi pembentukan muka ni dia melibatkan beberapa struktur yang dipanggil sebagai processes yang bercantum di tengah. So kita ada mandibular process, maxillary process, frontonasal process, dan dia bercantum di tengah. Jadi apabila proses pencantuman ini terganggu ataupun delayed, jadi itulah menyebabkan cleft tu boleh berlaku. Jadi sebenarnya cleft yang berlaku pada bibir ini adalah salah satu daripada sebahagian ataupun kumpulan besar cleft, di mana kita panggil cleft ataupun rekahan muka, facial cleft. So dia ada lebih kurang 14 jenis. Dan dia boleh berlaku bukan sahaja di bibir, dia boleh melibatkan hingga ke telinga, tepi hidung hingga ke mata. Jadi yang kita nampak paling common adalah yang berlaku pada bibir. Dalam konteks pembentukan cleft pada lelangit pula, dia berlaku apabila lelangit kita dalam peringkat janin dalam minggu ke-12, lelangit itu akan bercantum di tengah juga. Jadi proses gangguan pada pencantuman ini boleh menyebabkan cleft berlaku lah. Jadi kenapa ia boleh menyebabkan perkara-perkara ini berlaku, ada banyak faktor. Salah satu faktor yang selalu pesakit tanya saya tu adalah ini gangguan ataupun faktor genetik. Biasanya parents akan bagi sangat concern. So kita bagi tahu parents actually faktor genetik tu cuma sekitar dalam 15 ke 20% saja actually. Tak tinggi manalah. Tak tinggi sangat. So jadi parents kadang-kadang dia rasa sangat bersalah. Dia ada faktor-faktor lain sebenarnya yang menyumbang. Contohnya seperti kekurangan zat tertentu seperti folic acid. Jadi pada peringkat kandungan, peringkat awal ataupun pasangan yang merancang untuk
mengandung, kita akan bagi supply untuk folic acid. Okey. So folic acid ini bukan sahaja boleh kekurangannya menyebabkan cleft, tapi juga menyebabkan struktur tulang belakang, neural crest defect dan sebagainya. Dan lain-lain sebagai ubat-ubat, contohnya sebagai ubat untuk penyakit epilepsi, seperti sodium valproate, phenytoin juga boleh menyebabkan sedikit insiden berlakunya cleft. Dan juga ubat seperti methotrexate. So banyak faktor yang menyebabkan cleft. Dan tidak lupa juga ibu yang mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat masa mengandung, seperti merokok ataupun minum alkohol dan sebagainya juga boleh menyumbang kepada pembentukan cleft. Jadi masa dalam proses hamil tu kena banyaklah berjumpa dengan pakar untuk ambil suplemen-suplemen yang sesuai untuk pembentukan janin yang sempurna, kekuatan sebagainya. Okey, saya ada baca juga selain daripada gaya hidup yang kurang sihat dan sebagainya, faktor usia ibu yang dah lebih berusia pun mungkin menyumbang kepada ini juga, Prof. Betul tak? Faktor usia, kalau ibu yang lebih agak melebihi sekitar certain usia, boleh menyumbangkan kepada masalah pada segi kandungan lah. Okay. Tapi salah satu masalah yang boleh timbul adalah Down syndrome. Dan sindrom Down ini adalah satu daripada sindrom yang menyumbang kepada pembentukan cleft lah. Dia ada beberapa sindrom yang lain. Tapi bagi saya, nasihat saya jangan rasa risau. Kalau rasakan ibu tu agak berusia nak mengandung, tidak ada masalah. Sebab di Malaysia kita dah ada pakar dan kita ada kemudahan yang agak lengkap dan mencukupi. Dapatkan nasihat pakar sakit puan, pakar kanak-kanak. InsyaAllah kandungan tu boleh dilakukan dengan keadaan yang selamat. Betul. Kalau macam memang dapat kesan awal, kita dapat, contoh kita tahu dalam perut itu memang ada bayi yang terlibat dengan cleft ataupun sumbing kan, doktor. Bila dah dilahirkan, antara faktor-faktor perlu dipertekankan apa, doktor? Selepas pertama kali dilahirkan tu dan nampak anak tu dah pun ada hadapi sumbing tu, apa boleh dilakukan oleh first, biasanya ibu bapa yang ada anak yang cleft, yang especially ibu bapa yang kali pertama mendapat anak, of course dia akan mengalami gangguan tekanan emosi dan sebagainya. Dan kita akan bagi tahu kepada ibu bapa sebenarnya kanak-kanak yang mengalami masalah cleft ni, perkembangan mental dia adalah normal. Seperti yang kita bincangkan tadi, ada pelakon Hollywood yang sangat terkenal yang mempunyai masalah cleft tapi dia sangat berjaya dan memenangi Oscar Award dan sebagainya. Jadi mental mereka sangat normal dan mereka akan menjadi orang yang sangat berjaya. Dan cleft ni bukan satu masalah yang akan kekal sehingga ke akhir hayat. Dia boleh dirawat dan mereka akan menjadi normal as you can. Dan pada dasarnya masalah yang kanak-kanak akan alami untuk cleft ni terbahagi kepada 4. Iaitu masalah yang pertama melibatkan dari segi pemakanan dan pemakanan. Masalah yang kedua dari segi pendengaran dan juga dari segi pertuturan. Dan ketiga dari segi dental. Dan keempat masalah emosi. So ini adalah masalah-masalah yang kita akan rawat lah as the kid grows. Jadi kalau mungkin ada di kalangan yang menonton terlibat dengan mungkin ada anak-anak yang menghadapi cleft ataupun sumbing ni, jangan terlalu stres sebab kata tadi ada banyak cara untuk kita merawat dan sebagainya. Antara lain juga, jadi kami akan tanya lagi, tapi sebelum tu kita ada soalan daripada rakan selebriti kita untuk ditanyakan kepada doktor. Silakan. Hello doktor, okey, Syihan nak tanya, kalau seseorang tu ada masalah sumbing tapi dia terlambat nak buat pembedahan, so ada apa-apa kesan tak dekat dia? Terima kasih doktor. Okey, kita terus lompat ke bahagian pembedahan sekejap kan. Okey, katanya kalau ada sumbing ataupun cleft tapi terlewat melakukan pembedahan, ada kesan tak doktor? Baik, sebenarnya seperti saya katakan, bila orang tu ada masalah cleft tu, ada 4 perkara yang akan kita tengok daripada segi kesan kepada pesakit. Nombor 1 sekali daripada segi pertuturan dan juga pendengaran. Yang kedua dari segi dentition ataupun masalah susun atau gigi. Yang ketiga daripada segi emosi dan yang keempat adalah daripada segi pemakanan. Jadi kita tengok sebenarnya soalan tu dia agak luas. Kita kena tengok umur pesakit tu. Kita ada dalam rawatan cleft ni sebenarnya rawatan tu dia berpandukan kepada umur-umur yang khusus. Dan rawatannya juga adalah multidisciplinary di mana pakar bedah plastik cuma salah satu daripada skru yang kecil dalam rawatan. Kita ada pakar pergigian, kita ada pakar ENT, pakar bedah, pakar bius, pakar pertuturan, pemakanan dan sebagainya. Jadi
kita tengok. Kalau katakan orang tu tujuan rawatan untuk cleft ni, aim dia yang kita nak tacklekan 4 masalah tadi. Jadi kalau katakan contoh dia masalah dari segi pendengaran dan pertuturan, kalau kita tengok speech development tu dia akan mula semenjak umur dalam 1 ke 2 bulan dan dia akan bagai bila kanak-kanak tu dah berumur sekitar 2 tahun, dia dah dapat dalam 50 patah perkataan development dan most of the speech dah mula terbentuk. Jadi bila dia umur dia dalam 5 ke 6 tahun, majority of the speech tu dah terbentuk. Jadi ini salah faktor yang sangat penting bila kita repair cleft. Kadang-kadang ibu bapa akan tanya kalau dia bawa umur anak tu dah 7 ke 8 tahun, dia dah mula ada sengau. Bila dia repair tu, boleh ke benda tu akan dibetulkan? Ataupun orang dewasa jumpa saya, dia dah mula ada suara yang sengau. Ya. So, bolehkah dibetulkan? Inilah satu benda yang kita kena terangkan sebab speech ni adalah benda yang dynamic. So, once melepasi certain age tu, untuk betulkan speech tu, dia tak akan banyak berubah. So, dari segi tu. Namun, kalau tengok daripada aspek yang lain, contohnya kalau patient tu ada gangguan emosi, macam cleft di bibir, yang agak ketara, bila kita repair, dia memang akan memberi kesan yang sangat impact yang sangat positif. Dan juga satu lagi daripada segi pembentukan gigi lah, dentition. So, kita perlukan pakar-pakar ortodontics, pakar pergigian untuk betulkan struktur gigi. Jadi kena tengoklah, maknanya daripada segi umur yang berapa, dia case by case basis dan kita akan betulkan. Tapi yang penting seperti saya katakan, kita ada modality, kita ada kepakaran. InsyaAllah kita boleh betulkan. Cuma dapatkan nasihat daripada pakar yang sepatutnya. Ya, tunggu masa dan prosesnya agak sikit panjang. Yes. Tapi satu persatu daripada pembetulan bibir dan sebagainya sampailah kepada terapi percakapan dan sebagainya. Okey, kita nak sambung-sambung lagi sembang lagi doktor. Kita break seketika. Anda jangan ke mana-mana, okey? Okey, kembali bersama kami di Hello Doktor. Topik kita hari ini adalah sumbeng ataupun cleft. Okey, bukan saja kita nak bercakap dari segi rawatan, dari segi pembedahan, tetapi dari segi emosi, sokongan moral juga diperlukan oleh mereka yang menghidap ataupun yang ada kaitan dengan sumbeng ini. Jadi hari ini, tadi kita bersama dengan Dr. Shazli, kita tambah lagi seorang panel jemputan pada hari ini untuk berkongsi lagi tentang topik kita, iaitu kita bersama dengan Cik Zainal Azhar Ahmad selaku pengerusi Persatuan Cleft Bibir dan Lelangit Malaysia. Selamat datang ke program Hello Doktor. Okay, terima kasih menjemput kami. Ya, saya difahamkan persatuan ini dah pun terbuat sejak 25 tahun yang lalu dah. Betul. Betul. Okey, jadi melihat kepada situasi, senario ataupun mereka yang ada kaitan dengan cleft ini, apa yang dilakukan oleh persatuan sendiri untuk menyokong mereka yang terlibat secara langsung ni? Okey. Pertama sekali, inilah Persatuan Cleft Bibir dan Lelangit. Dia diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan kami banyak memberi bantuan kepada Kementerian Kesihatan di hospital-hospital di Malaysia, termasuk hospital-hospital pengajian tinggi. Penglibatan kami ialah bermula daripada janin tu dikesan berkemungkinan mempunyai ciri-ciri cleft. Jadi kami masuk untuk memberi apa yang dipanggil antenatal counselling kerana kita nakkan ibu itu enjoy the pregnancy. Kita nak ibu tu tak merasa resah, gelisah dan sebagainya. Macam Profesor tadi sebut sebelum ni kan, how you take care of the janin dan kesihatan ibu semasa hamil tu, itulah step pertama. Lepas tu bila dah lahir, kami dipanggil dan kami akan memberi cara-cara menyusu dan pemakanan bayi. Kalau kita tengok permainan baseball, kan baseball tu ada dia punya base. Base yang pertama ialah penerimaan. Kalau si ibu, si keluarga, si ayah tidak dapat menerima bayi itu, all the other steps tak akan menjadi. Tadi doktor terangkan tentang pertuturan, pendengaran, semua itu memakan proses. Semua itu memerlukan masa, semua itu memerlukan tenaga, wang dan sebagainya. Tapi kalau penerimaan itu tak ada, susah. Minggu lepas kami dapat panggilan telefon, ada satu kes di satu hospital, si ibu tak dapat menerima anak tu. Jadi mak saudara dia ambil ibu dia, ambil anak tu. So that is our first step, penerimaan. Tak ada penerimaan, yang lain-lain tu susah. Itu yang paling penting lah dia punya awal-awal. Okey, sepanjang 25 tahun tu kan, bagaimana Cik Zainal melihat
penerimaan parent especially tentang anak mereka yang memang ada cleft ini atau sumbing ni. Susah tak untuk memastikan mereka kembali untuk terima dan juga menjalankan kehidupan macam biasa? Okey. Dalam topik ni kan, saya nak penerimaan tu banyak kena-mengena dengan emosi. Ya. Dan salah satu daripada cara untuk menerima sesuatu tu, kita kena perlu adakan istilah ataupun kaedah yang mesra di telinga dan senang nak diterima. Ya. Jadi apabila kita cerita cleft dan sumbing, kami lebih suka cleft. Okay, saya bagi satu senario. Ya. Kita pergi kedai makan. Kan kita order air, dia hidangkan secawan teh, segelas air, gelas tu sumbing. Apa pelanggan buat? Dia reject. Ya. Because dia sumbing. Gelas tu sumbing sebab dia dah terantuk ke whatever and therefore become sumbing. So that is the first step dari segi masyarakat, dari segi what we try to, kita cuba mendidik masyarakat, mendidik warga Malaysia supaya mereka faham sumbing itu bukan sumbing tetapi cleft kerana ia boleh diperbaiki. Sumbing tak boleh diperbaiki. Kalau dah sumbing, sumbing lah. Kan? Sebab itu di hospital kita tidak ada pakar sumbing, kita ada pakar cleft. Kita tidak ada klinik bersepadu sumbing, kita ada klinik bersepadu cleft. Sama juga macam program TV3 and saya berterima kasihlah TV3 buat program macam ni. Beberapa episod yang lepas saya mahu pasal obesity. Apa obesity dalam bahasa Melayu? Dia bukan gemuk. Gemuk is fat. Obesity is gemuk ke dempul. It's negatif. Kan? Jadi kalau kita gunakan sumbing, dia boleh menjadi tarikan untuk ejekan. Dia boleh menjadikan situasi apa yang berlaku minggu lepas, si ibu tak dapat nak menerima. Sebab sumbing tu has this negative punya itu yang kita kenali sepanjang hidup ni, sumbing dan sebagainya. Kan. Tapi bagus juga apa yang saya katakan, kita tukar kepada istilah cleft di mana ia boleh diperbaiki. Okey, contoh kan Dr. Syahri juga, kalau ini kalau cakap tentang yang lahir anak itu dan terdapatnya cleft, paling awal usia yang boleh kita mulakan pembedahan atau pembetulan dari segi struktur bibir ataupun langit itu di awal usia 3 bulan tadinya. Betul? 3 bulan paling awal. Itu bagi mereka yang boleh. Bagaimana mereka yang tak boleh untuk lakukan? Apa cara lain yang boleh kita lakukan? Dia sebenarnya daripada segi nombor satu sekali daripada segi rawatan untuk cleft. Bila kita sebut pembedahan. Dia ada beberapa protokol yang mana yang diguna pakai di seluruh dunia lah. So protokol ni bergantung kepada peringkat-peringkat anatomi mana yang kita repair. Jadi ada setengah tu dia buat pembedahan kecil untuk cantumkan bibir dahulu, dia panggil chiloplasti. Sebelum kita lakukan second stage, kita cantumkan bahagian-bahagian lain mulut. Jadi ada setengah protokol tu dia cantumkan bibir dan at the same time dia repairkan hidung terus. Jadi yang tu mungkin dilakukan pada masa yang lebih lambat lah. Dan rawatan untuk cleft sebenarnya kalau Malaysia ni alhamdulillah kita ada banyak support seperti Kelapam dan juga daripada segi kerajaan. NGO yang membantu. Jadi rawatan pembedahan masih diperlukan sebagai rawatan utama lah. Sebab selagi struktur tu tak dibetulkan, rawatan-rawatan seterusnya tu agak sukar untuk kita teruskan. Dan kita akan selalu bagi tahu parents bila saya jumpa pesakit tu, first kali rawatan tu bukan dalam masa setahun sahaja. Maknanya bukan kita repair dan habis. Biasanya dia akan memerlukan multidisciplinary approach sampailah umur 16 ke 17 tahun lah. Kalau ibu bapa yang ataupun kanak-kanak yang mana yang tidak boleh dilakukan pembedahan, biasanya sebabnya bukan disebabkan oleh keuangan semata-mata. Biasanya disebabkan faktor-faktor lain seperti kanak-kanak tu mengalami masalah lain. Maknanya dia ada sindrom ataupun dia ada masalah jantung yang menyebabkan pembedahan tak dapat dilakukan. Dalam kes-kes macam ni, kita akan bagi support in terms of membantu pemakanan. Dan kalau kanak-kanak tu tak dapat nak mengambil makanan secara biasa, alat-alat tertentu boleh dimasukkan lah. Seperti obturator dan sebagainya untuk mengambil buy time lah sebelum operation dilakukan juga. Jadi macam tu. Okey, jadi maksudnya saya dengar kat sini di mana bagi mereka yang mungkin ada anak-anak yang cleft, jangan terlalu beremosi sebab
ada peluang, ada chance untuk kembali normal seperti biasa, tapi makan tahun dan juga makan step lah. Okey, untuk itu hari ini kan kita juga nak bersama dengan pesakit cleft ataupun seorang ibu di mana anak beliau juga pun ada menghidap cleft juga. Kita bersama di talian secara bervideo. Terus bersama dengan Puan Ilya Kasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Nik. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ya, okey. Puan Ilya bersama dengan anak Puan Ilya juga. Hafiz nama dia. Okey. Hafiz. Okey. Jadi Puan, boleh kongsikan sikit bersama penonton kami pada hari ini. Saya boleh fahamkan Puan ada keluarga yang juga pesakit cleft ataupun sumbing. Betul? Masalah sumbing. Ya. Dan Puan pun terlibat dan anak Puan pun terlibat sama. Ya. Jadi macam mana Puan melihat? Adakah Puan rasa ini faktor keturunan ataupun macam mana Puan? Pandangan Puan sendiri. Assalamualaikum. Terima kasih atas jemputan ibu-ibu dalam segmen ini. Macam saya, anak saya, saya memang nak tahu left kan. Tapi yelah, kita nak tahu kan semua tuan Allah. Tapi kebanyakan orang cakap berkaitan dengan genetik. Tapi saya tak kisahlah genetik. Sebab itu semua tu Allah dah bagi, Allah dah punya. Mungkin dia tahu kita boleh lalui, insya-Allah lah. Okey, Puan Ilya, Zaini fahamkan Puan juga telah pun melakukan rawatan atau juga pembedahan cleft ini, betul? Ya, saya. Okey, pada usia berapa tu yang Puan Ilya lakukan? Dan macam mana melihat proses? 6 bulan. Macam mana? Awal 6 bulan untuk bibi. Oh, 6 bulan. Kemudian macam mana proses tu berpanjangan? Cuba ceritakan sikit pengalaman Puan menjalani rawatan tu. Yang pengalaman yang mak saya cerita lah kan. Saya buat rawatan daripada umur 6 bulan. Lepas tu dalam masa jangka umur 1 tahun saya buat mallet. Lepas saya buat mallet tu, apa yang saya buat tu, mallet saya tak menjadi sebab saya demam panas dengan kuat menangis. Jadi jahitan tu terbuka balik. Lepas tu masuk dalam masa yang setahun juga, ingatnya dalam masa 3 kali saya operate mallet. Tetap sama juga. Sebab demam dengan kuat menangis. Ya. Adakah tu, Dr. Syazli, adakah itu antara risiko yang boleh berlaku kalau kita berjalani proses rawatan cleft ni? Ya, sebenarnya apa yang Puan alami itu kita panggil sebagai fistula. Jadi fistula ni kita bahagikan kepada dua, sama ada dia berlaku di bahagian depan ataupun di belakang palate, anterior atau posterior fistula lah. Jadi apa yang saya dengar tu bila kita dah repair lelangit Puan and then dia pecah ataupun kita panggil breakdown ni, kita panggil palatal fistula yang terbuka balik dah. Dan dia banyak faktor menyebabkan fistula ni lah. Salah satunya adalah kalau ada jangkitan kuman dan juga kalau tisu yang mana kita jahitkan tu dia terlalu ketat ataupun tension tu terlalu tinggi, juga boleh menyebabkan fistula ni berlaku. Dan juga kadang-kadang yang penting juga kalau kanak-kanak tu masukkan tangan dalam mulut lah. Correct. So sebab tu kita akan pakaikan splint lah supaya tangan tu tak masuk. So ini dipanggil sebagai fistula. Mungkin masa Puan Ilya pun tak ingat tak dia masuk tangan dalam mulut lidah kan. Okey, Puan Ilya, anak Puan Ilya Hafiz umur dah 3 tahun kan? Ya. Zaim difahamkan dah 6 kali dah buat rawatan pembedahan cleft ini. Ceritalah sikit proses macam mana anak tu punya penerimaan, macam mana rawatan, macam mana kesan sampingan ke ataupun bagaimana tips menjaga anak yang memang ada juga cleft ni. Puan. Masa pregnant kan dia tu, sebab kita dah ada cleft. Jadi yang sulung pun yang sulung pun scan juga sebab kita nak standby daripada awal kan. Lepas tu scan dekat Hafiz ni pun mula-mula nak scan, orang-orang nak tahu jantina ni lah sebab dia punya alahan tu lain. Lepas tu scan doktor bagi tahu dia cleft. Saya cakap tak apalah doktor, harap apa dah ramai, kita boleh buat yang terbaik. Lepas dia bersalin tu bagi tahu family je lah. Mak yang paling sedih nenek dia lah sedih. Sebab dia rasa kan pengalaman kita, dia jaga saya dulu macam mana. Lepas tu saya masa dia lahir tu saya bersalin dekat hospital Terengganu.
kita contoh masa yang rumitnya cara bagi dia susu lah. Penggunaan susu, bagi susu. Sebab dia tak boleh nak terus minum gula putih. Dia kena bagi susu. Sebabnya dekat Terengganu memang dia orang suruh guna penggunaan putih susu silikon. Macam yang ada dalam gambar sekarang ni. Dia memang ada alatan puting silikon yang khas. Betul? Pada awal bulan berapa tu Hafiz tu buat pembedahan? Masa dah lahirkan kemudian? Dia start daripada start rawatan umur 2 bulan. Dia buat proses turun gusi dulu. Sebab gusi dia terlampau tinggi, jadi saya tanya pakar dekat Terengganu, dia kata boleh dia nak operate risiko tu tinggi lah. Saya pun refer dekat SUSN Kelantan. Doktor pakar plastik cakap, tak apa, kita buat dulu pakai macam braces satu acuan untuk turunkan dia punya gusi dulu. Jadi bila dia operate, risiko koyak balik tu kurang lah. Okey, sekarang macam mana dah perkembangan adik Hafiz ni dah 6 kali kan? Nampak dari segi fizikal ni banyak perubahan. Nampak semakin... Alhamdulillah. Dia macam normal je. Speech dia pun cantik. Tak ada masalah. Dia tak ada macam mak dia lah. Speech dia memang clear, cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akan ada lagi ke menjalani sebarang rawatan lagi lepas ni? Puan Lia untuk anak Puan Lia tu? Lepas ni mungkin gigi lah. Gigi dia... Sekarang ni pun dia dah insert bromate. Sebab dia ada gangguan dekat telinga kan. Ada banyak proses lah gigi dan sebagainya kan. Okey Puan, Bapak kami mendoakan agar semuanya berjalan lancar dan sebagainya kan. Okey Puan, sebagai seorang yang memang terlibat dengan cleft ataupun sumbing dan juga anak pun terlibat juga kan, bagaimana penerimaan keluarga, kawan-kawan, masyarakat kepada diri Puan sepanjang Puan bergelar ibu ini dan juga kepada anak Puan, apa yang Puan boleh kongsikan bersama penonton? Alhamdulillah, saya dikelilingi dengan kawan-kawan yang baik, keluarga yang telah disokong saya. Lepas tu kita orang pun ada macam bila jumpa kawan-kawan yang sama nasib ni, kita orang kongsi, share. Jadi kita tahu macam mana nak penjagaan dia. Adik-adik kita rujuk pada yang pakar kan. Kiranya Alhamdulillah masing-masing terima dengan... Tak ada yang pulau 3 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Puan, sedikit nasihat kepada penonton yang mungkin juga menerima cahaya mata yang ada cleft ataupun sumbing ini. Beri sikit kata-kata semangat buat mereka Puan. Silakan. Okey, untuk yang bakal lahir ataupun yang baru lahir, janganlah rasa sedih sebab kerana apa yang kita Allah anugerah ni adalah terlalu istimewa. Sebabnya dia macam insan normal juga. Tak ada masalah dengan kepakaran doktor sekarang, dengan kepakaran semua dah canggih, insya-Allah. Kita kena ni lah, kena orang ni kita nak kena bantu kita untuk positif. Ya. Terima kasih Puan Lia. Terima kasih Hafiz. Hafiz dah jaga gerak sudah. Okey, terima kasih kerana berkongsi pengalaman, juga semangat dan juga tips kepada kami di Hello Doktor. Semoga semuanya elok-elok belaka ya Puan Ya. Okey, satu lagi. Ya. Boleh tak? Boleh silakan. Okey, satu lagi kalau untuk penjagaan yang baru lepas operate ke, sebelum operate ke, pastikan anak tu kita jangan bagi masuk dalam mulut. Jaga tangan anak tu. Sebabnya kita boleh bagikan dia pakai dengan spray guard untuk membantu anak-anak. Ianya dia tak boleh nak masuk dalam mulut. Sebabnya selalunya risiko yang mulut terbuka balik tu gangguan daripada tangan dia lah masuk dalam mulut. Macam doktor cakap kan. Yelah kan, tangan, jari, kuman, apa bakteri semua masuk sekali kan. Jadi kita kena pandai-pandailah jaga tangan anak kita juga ya. Sebab ini nasihat Puan kepada mereka yang mungkin nak menjalani rawatan cleft. Terima kasih Puan Lia, terima kasih banyak kan bersama kami. Okey, jaga diri. Okey, Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum. Itu dia. Banyak jugalah ada di perkongsian Puan Lia tadi kan. Yang paling penting, doktor pun mungkin akan menasihatilah sebab anak-anak kan tangan tengah gatal. Pegang-pegang. Kita kena pandai jagalah. Okey, kita nak sambung kita kejap lagi. Kita berehat seketika terlebih dahulu. Kita akan bersama dengan panel-panel lepas ini untuk sambung cerita tentang cleft ini. Yang paling penting sekarang ni,
kita nak saksikan sedikit sebanyak kepentingan kalau kita nak buat swab test untuk COVID-19 ni, bukan saja cabaran kepada kita nak kena buat swab test, tetapi kepada doktor-doktor yang buat pun ada cabaran tertentu. Nak tahu tak macam mana cabaran mereka? Saksikan kisah ini, silakan. Saringan kesihatan ujian COVID-19 amat penting, terutama sekali dalam tempoh penularan wabak ini. Ketibaan tahun 2020 juga telah menyaksikan perubahan ketara dalam norma kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Pengalaman berkhidmat selama 7 tahun sebagai Ketua Pegawai Perubatan di klinik swasta ini sememangnya melatih Dr. Sazarul Zafirah Zainal Abidin dalam berhadapan dengan situasi genting seperti ini. Bila keadaan pandemik ni berlaku kan, dia sesuatu yang baru. Jadi kami pun terpaksa menyediakan satu pasukan khas yang kita hantar ke kursus supaya mereka lagi confident, tak rasa takut untuk berdepan dengan, yelah kita tak tahu kan, yang kita berdepan tu sama ada mereka pesakit COVID ke atau bukan ke. So persediaan itulah. Untuk COVID screening, secara general kita ada 2 dan dalam keadaan apa pun kita boleh ambil swab. Even pesakit yang bedridden ke, tidak boleh bercakap, tidak boleh berkomunikasi pun kita boleh buat swab juga. Asalkan dia tidak ada masalah defect, contohnya bahagian hidung yang baru lepas buat operation. Bila kita membuat saringan, yang nak disaring tu dia telah mempunyai thought tersendiri. Maksudnya dia sakit. Pengalaman saya sendiri, kita tengah swab, dia meronta-ronta sampai swab tu patah kat dalam. Dan kita terpaksa pula melakukan prosedur lain untuk mengeluarkan sepihak yang patah tu. Departmen Telefonis adalah ruangan khas di mana petugas klinik ditugaskan untuk memaklumkan kepada Person Under Investigation atau PUI mengenai keputusan ujian saringan mereka. Jika keputusan yang diperolehi itu positif, doktor akan terus menghubungi PUI tersebut. Hello, Assalamualaikum. Saya nak maklumkan keputusan ujian saringan COVID Puan positif. Saya harap Puan bertenang. Kita akan bantu Puan. Pertamanya kita akan maklumkan kepada pejabat kesihatan daerah lah. Apa-apa Puan boleh hubungi kami untuk bantuan. Just relax, banyakkan bersabar ya Puan. Saya nasihatkan kepada orang ramai, dapatkan info yang betul mengenai COVID-19. Jumpa orang yang sepatutnya yang tahu dengan lebih lanjut mengenai COVID-19 ini sendiri dan jangan takut untuk membuat saringan. Kiranya saringan itu sangat penting untuk diri kita dan untuk mengelakkan kita menyebarkan kepada orang ramai. Okey, topik kita memang hangat nak kita bincangkan. Kalau ikutkan masa tak mencukupi, tapi sambil saya bersembang dengan Cik Zainal punya, Cik Zainal juga ada seorang anak yang juga sebagai pesakit cleft. Secara ringkas, sekarang ni pun dah nampaknya dah kembali tersenyum kerana dah semakin pulih. Mungkin Cik Zainal ceritakan sikit pengalaman sebagai seorang ayah pada anak yang ada cleft ni. Okey. Anak kami dah 30 tahun, lahir di Terengganu. Masa tu kepakaran sangat kurang, hanya ada di KL. Kalau kita bandingkan dulu dan sekarang ni ada lebih 30 hospital kerajaan dan hospital pengajian tinggi yang boleh mengendalikan cleft. Yang paling baru sekali hospital di UiTM lah, paling baru sekali. Dan banyak pengajaran daripada warga-warga yang dah terlepas tu, kita patut ambil dan masukkan dalam protokol cleft. Kita masukkan dalam cara-cara penjagaan cleft supaya apa cabaran-cabaran yang telah dilalui tidak dilalui oleh anak-anak kita yang generasi kemudiannya. Yeah. Kan? Sebab seseorang yang lahir dalam keadaan cleft tidak semestinya mengakhiri hayat dia dalam keadaan cleft. Ramai warga Malaysia sekarang berjaya. Yeah. Ramai yang bangga dengan cleft dia, macam anak kami. Yeah. Dia masih ada fistula, tapi dia tak kisah. Dia hidung dia tak simetri, tapi dia tak kisah. Sebab cleft bukan penghadang kepada kejayaan. Itu mesej kami lah. Yeah. Sebagai ibu bapa cleft. Ya, dah katanya anak Cik Zainal pun dah berkahwin, dah anak pinak semuanya. Macam orang normal. Orang normal, betul. Okey. Yang paling penting, saya sembang dengan Dr. Syahri tadi, kalau bagi anda semua yang nak buat rawatan cleft, ya, paling penting untuk mengikut tempoh yang ditetapkan oleh doktor.
Kenapa? Jadi sebenarnya apa yang kita panggil sebagai cleft protocol treatment. So cleft protocol treatment ni dia bergantung kepada peringkat-peringkat tahap rawatan dan kita perlu ikut secara teliti. Kerana pembentukan muka, pembentukan percakapan, proses percakapan, pembentukan gigi dan sebagainya dia tidak menunggu kita. Jadi contohnya kalau percakapan tu kita kena dapatkan repair cleft sebelum umur setahun contoh dia, 9 bulan ke 18 bulan langit kita kena repair. Kalau tidak kita miss that boat, then speech tu dah delay development of deep speech. Sebab seterusnya, peringkat seterusnya adalah gigi pula. Then after gigi kan kita kena betulkan gusi umur 7 ke 12 tahun di mana kita perlu melakukan ABG contoh dia. Dan seterusnya pembentukan repair untuk hidung, cleft rhinoplasty bila umur dia dah dalam sekitar remaja. Jadi kalau kita miss, maksudnya kalau nak mula bawa anak umur 5 tahun contoh dia, dan rawatan ni tak boleh mengikut protokol yang sepatutnya. Dan saya rasa satu lagi yang penting ditekankan juga dari segi pemakanan lah. Banyak ibu bapa yang tanya, macam mana proses pemakanan? So nombor satu sekali, biasanya hospital yang ada complete cleft team ni, dia ada pakar pemakanan yang akan membantu lah. Tapi seperti yang saya bincangkan juga dengan Cik Zana tadi, maksudnya kita tekankan juga bonding ibu dengan anak. Dan kalau cleft yang tidak begitu severe, masih kita followkan supaya breastfeeding. Dan kalau boleh breastfeeding tu tak berjaya, dan kita mulakan dengan penyusuan breast milk tu, dan kita masukkan dalam botol-botol khas dan sebagainya. Dan botol khas ni memang boleh didapati di Malaysia. Clefpam adalah salah satu agensi yang boleh supplykan di botol khas ni lah. Sebab anak macam tu kan memang dia ada sensitivity tersendiri kan. Kena ikut cara sebenarnya. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami hari ini. Banyak sangat perkongsian yang kita sembang-sembang walaupun secara pantas, tapi moga-moga mendapat manfaat yang telah dikongsikan. Terima kasih Encik Zainal selaku pengurusi Persatuan Cleft Bibir dan juga Langit Malaysia yang sudah berkongsi pengalaman dan juga emosi kepada anda yang menghadapi cleft. Dan juga thank you juga kepada Dr. Wan Shazli selaku pakar bedah plastik estetik dan rekonstruktif Hospital Pakar Hafiz Nasha Alam kerana bersama kami. Okey, jadi hari ini anda semua menonton, moga-moga apa yang kami bincangkan pada hari ini mendapat manfaat dan juga iktibar, dan terus memberi sokongan kepada rakan-rakan anda, keluarga anda yang ada selaku pesakit cleft ini. Pastikan anda ingat cleft ini ada rawatannya. Sekian sahaja daripada saya Zaim. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Stay safe.